Amma ni ada satu hajat nak minta badan. Ada apa? Amma ni nak kira anak amma ke badan. Amma suruh anak amma ni kepada badan, tolong badan bercara. Minta Rasulullah jadi saksi. Tengok tu. Minta Rasulullah jadi saksi. Apa? Sebab tu tulis kata, sebab tu pada ini sayang kami macam anak. Kata cara semua. Ingat janjian depan makam Rasulullah begitulah. Pada masa tu macam anak. Sebab tu Yesus begini dulu lah. Sayang. Habis. Ya dah. Gigi. Maka dia kata lanjutan yang 3 bergada-gada di atas bucu-bucu, dia kata penjuru. Dan takrib yang dimakian itu. Nak hurai dah ni. Arab tahu makna zalika. Dia kata dah. Dan takrib yang dimakian, huraian yang dimakian itu, dimakian mana? Untuk merujuk kepada benda yang ada lanjutan yang 3. Kalau orang raja mampu ikutlah, tapi raja begitu. Dan takrib yang dimakian itu benda yang ada lanjutan yang 3 bergadah dia. Cuba hurai tambah kat satu. Apa maksud benda yang lanjutan yang bergadah, bertemu, bertupu, berlaga di atas bucu penjuru tu? Huraian dia gini. Bahawasanya apabila bertumbuk satu khat, bertumbuk, kecek tumbuk gitu, geti tumbuk, pocok terpocok, tumbuk tu, terpocok, tertikam satu khat. Dalam bahasa Arab ni qat'ah, menikam, pocok, tumbuk. Dan dia tumbuk. Masa ada seorang anak murid dia tanya, dia salah kan? Ibu kan? Ibu, tu tumbuk ni masa kita bedah. Kita bagi bertemu boleh dah? Bertemu. Tak apa tu, bertemu tu boleh. Bertemu pun tak apa tu. Kalau bertemu dia pun pocok dia bertemu. Tak apa pakai makna tu pun tak apa. Lazim mana tu? Apabila tertumbuk, bertemu, terpocok dah. Pacok. Tertikam, turun, tumbuk. Ketil lesung tumbuk lada tu, belum turun tumbuk gitu. Apabila tertumbuk satu khat, tertumbuk oleh satu garisan. Tertumbuk, terpacok, tertikam di atas satu yang lain, di atas satu khat, satu garisan yang lain. Ni satu garisan. Tertumbuk satu garisan, tertumbuk, jadi tumbuk, terpacok, tertikam oleh satu khat, ni satu khat. Tertumbuk di atas satu khat yang lain, ni satu khat yang lain. Ni khat. Orang tu dah. Apabila tertumbuk satu khat di atas satu khat yang lain, maka ada kalanya khat yang tertumbuk itu. Ni dah berat. Macam-macam ni. Ada kalanya khat garisan yang tertumbuk, yang menikam tu, yang pacak tadi, yang terpacok, yang tertikam tu. Ni. Ada kalanya khat tertumbuk turun ni. Ada kalanya yang menikam turun tu. Ada kalanya khat yang menikam turun tu betul berdiri. Berdiri betul. Apa berdiri betul? Berdiri tegak gitu. Bercacir gitu. Betul cacir gitu. Gitu ni. Yang tertumbuk itu betul berdiri tegak. Tu, tidak condong ke mana-mana. Lah maknanya betul berdiri ni, tidak condong ke pihak mana-mana. Ya tegak gitu. Betul berdiri di atas khat yang dahulu. Khat yang dahulu tu khat mana?
Khot yang ke bawah tu, khot yang kena tumbuk tu, yang terletak tu. Ni khot yang dulu ni. Ada kalanya khot yang tertumbuk itu berdiri betul, berdiri tegak, cacah di atas khot yang dahulu itu. Jagalah khot yang dahulu. Lagi sama tengah. Yang baca khot yang dahulu lagi. Kayak gitu. Khot yang dahulu lagi sama tengah. Dan lagi pula berada di tengah-tengah garisan itu. Sama tengah, lagi sama tengah. Lagi pula berada di tengah-tengah garisan. Ni, di tengah garisan. Di tengah orang lah. Gerung tengah. Sama tengah saya panggil. Berarti sama tengah dah. Tengah garisan. Nampak tak tu? Di tengah-tengah garisan. Umpama tengah-tengah tu ada pun tak tepi tak apalah, ikut lah duduk sini. Sikit. Tapi orang tengah lalu mudah nampak. Orang tengah tu mudah nampak. Kalau tepi pun boleh. Tak. Satu garisan. Okey, tak sama tengah tapi hasil dah ni. Tegak juga tapi tak sama tengah. Dia sama tengah. Mudah sikit. Nampak kan? Kalau gitu dia kata sama tengah umpamanya, maka adalah dua bucu itu sama tajam keduanya. Nampak tak? Maka adalah dua bucu, dua penjuru itu sama tajam keduanya. Jadi sama tajam. Dalam Arab panggil mustawiyat apa? Hadatan mustawiyatan. Jadi dua tajam yang bersamaan. Jadi bersamaan pada tajamnya. Gitu lah maknanya. Dua bucu, dua penjuru itu sama tajam, jadi bersamaan pada tajamnya. Kedua bucu sama tajam. Mana sama tajam? Ni satu bucu. Ni satu bucu. Duk kira gapo kita ni? Duk kira ke makhluk ya ni. Allah Ta'ala ni cacah gitu ke duk sengit ke, conong ke, betul ke? Jisim ni Allah Ta'ala tak ada apa-apa, tak mesti, tak seperti nak apa-apa pun. Ni duk kira. Abang tu nak bawa ke mana ni dengan dia pun ni. Dengan dia pun. Ni dia kira hal makhluk ya. Dia faham jisim. Jisim ni tak lepas pada ni. Berbucu, berpenjuru, bergadah. Macam jisim. Allah Ta'ala yang terbayang. Tak ada bayangan apa-apa pun. Tidak ada boleh membayangkan zat Allah Ta'ala. Kalau nak bayang pun tak lepas pada benda ni. Ni kira jisim. Ni bucu. Ni satu bucu. Ni satu bucu. Ni satu bucu. Ni. Satu, ni dua. Ni kira bucu tu. Bucu penjuru tu. Maka kedua-dua bucu tu sama tajam tu. Sama-sama tajam. Arab panggil hadah. Dalam dia hadah. Sama-sama tajam. Tajaman dia tu tajam. Sama tajam keduanya. Kedua bucu tu. Inilah rupanya. Awak rupa kita nampak sikit. Takut kita pening. Inilah rupanya. Han tengok jawab. Ada? Nampak macam tak betul sangat tu dah. Garis sel atas tu dah. Padahal betul tu. Kira betul malah. Apa pihak kata gini tu? Betul. Kira betul. Kira betul malah tu. Inilah rupanya. Habis itu. Itu barangkali waktu dah jadu ya. Iza qat akhattu ala qatin hadasat min huzawiyatan. Tidak. Dia ingat ya dia sebut ya. Dia ingat dia bukan baca mari dulu kau ni hafal. Kita boleh beza kata itu hafalan dia. Hafalan dia. Sebut tu hafalan daripada hafalan. Kira. Apa yang kata dua sama tajam tu. Ini rupanya.
Dan jika diperdiri di atasnya dengan condong. Itu satu. Tadi berdiri betul. Hak ni jika diperdiri. Jika diletak, diperdirikan. Jadi akan satu khot. Kita letak, kita perdirikan. Akan satu khot itu di atasnya, di atas satu khot yang lain pula. Hak ni satu. Hak ni satu. Ni diperdiri. Hak sat ni diperdiri betul. Hak ni diperdiri, tapi perdiri dengan condong. Condong tu diperdiri dengan condong. Boleh tak? Diperdiri dengan condong. Jika diperdiri, jadi diperdiri akan satu khot. Di atasnya, atas satu khot yang lain, diperdiri dengan condong. Adalah dua bucu itu, satu kecil dan satu besar. Tu. Ni duduk gini, condong. Tak? Diperdiri akan khot itu atasnya atas satu khot yang lain, tapi diperdiri dengan condong gitu. Ikutlah condong itu, condong kot ni tak apa. Ikutlah, mai ikut ni tak apa. Tu condong. Maka dia kata itu. Maka dia kata adalah dua bucu itu, dua penjuru itu, satunya kecil, ada satu yang kecil. Tok Guru kata yang sepik, maknanya kecil yang sepik. Ada satu yang kecil, dia bucunya sepik je. Sepik je. Satunya sepik. Yahdahuma surah, ada kita ada. Surah, ini surah, zawiyah surah. Ini zawiyah surah. Dan satu lagi yang kata dan satu besar. Satu bucu lagi yang besar. Besar ni yang kata yang luas. Ni hak ni. Ni. Hak ni orang panggil zawiyah. Zawiyah surah. Hak ni zawiyah. Nak kata kubra tu. Zawiyah munfarijah. Kalau panggil munfarijah. Dia besar. Luar terbuka. Ada. Maka dia kata ada kira lah. Ni dah berhaji sem je. Ni di sisi demo tu belakang apa? Demo tu. Maka dia kata satu tu kecil dan satu besar, satu lagi luas. Dan yang kecil itu dikatakan tajam. Zawiyah surah tu dinamakan hadah. Dinamakan tajam. Maknanya hak kecil tu dinamakan tajam. Yang kecil itu, bucu yang kecil, yang sempit itu dikatakan dinamakan tajam. Dan yang besar ini, bucu yang besar, yang luas itu dikatakan apa? Dopok. Apa ni dopok? Tani kata dopok tu, dopok ke apa? Tak tajam. Jangan kata dafa'a yadfa'u dufu'. Kamu apa ni daf'un? Menolok. Dopok. Gitu baca itu. Ni tu suka mana kalau baca ni. Ni orang tak mengaji tak boleh baca ni kata. Kami ni boleh mengaji pun mengaji pada yang tahu istilah. Ni tok den ni dia kata dua pekat ni tani pekat. Tapi kami sini bercakap dopok juga dulu. Dopok ni apa dopok? Tak tajam, lawan dengan tak tajam. Tumpul lah, tumpul. Dia tumpul, tak tajam. Benda tak tajam tumpul. Maka dia bagi tumpul, dia panggil tajam. Pihak ni panggil tajam, dia panggil satu lagi dopok. Kecil lah ni tak kecil lah dopok. Tapi macam gitulah dopok. Dopok. Arab panggil munfarijah. Zawiyah munfarijah, terbuka ataupun tak tajam. Lawan bagi tajam dah, tak tajam. Tumpul dah. Tenganga mulut.
Ikutlah kata apa. Lepas besar tak boleh panggil dopok. Tu selalu luar ya. Ni buka kamu juga. Apa ni defuan ke apa defuan. Yang kecil dinamakan tajam, yang besar dikatakan dopok. Depok. Kita tak apa, kita bangun bahasa guru semula dah. Kita depok pula. Dikatakan dopok tu munfarijah, tak tajam maknanya. Inilah rupanya. Awak rupa tengok tu. Betul gadah. Itu betul apa yang gadah belakang ni gadah tu ni. Ni gadah tu. Dah ada, kita gadah. Bila gadah, ia tajam tumuk, maka hasil bucu. Kalau bentuk ni apa panggil sama luar. Sama tajam. Hadatan mutasawiyatan. Ada mak ni kalau sekiranya bercondong gitu, mail gitu. Apa panggil condong ikut rupa tu, maka satu akan jadi zawiyah sughra, satu lagi akan zawiyah munfarijah. Katakan bucu yang kecil atau yang sempit dan bucu yang luas. Yang luas. Kita tak gambar kat, tapi dia kata yang sempit pun nampak yang sempit. Kita tak terlintas maksud tu. Tak terlintas maksud tu. Yang kecil-kecil, bucu yang kecil, tapi ada yang sempit. Nampak dia. Nampak juga dia. Habis yang satu besar dan yang kecil itu dikatakan tajam, dan yang besar itu dikatakan depok. Inilah rupanya. Rupa tadi lah. Rupa yang surah itu keluar. Habis itu nampak tak? InsyaAllah tu dah. Boleh buat mengajar pula tak apa dah. Tak payah ni kalau kita tanda yang malam, insyaAllah. Ni kau pergi dah ni saya ni sikit demi sikit untuk nak boleh hasil satu masa. Habis kata kita ni insyaAllah demo akan boleh baca. Sekiranya lepas pada khatam kita ni ada orang mari minta mengaji makulah, demo rasa boleh baca. Saya rasa gitu. Rasa gitu tak? Rasa gitu kan? Rasa gitu. Jadi rasa mari lah. Sebab apa? Sebab kalau melalui tanda dan sebab makna-makna orang yang betul bukan kita tak ada lupa kat abang-abang. Jangan lupa kat. Dia kata apa, tapi ni sebab tanda tanda. Sebab kita ni teringat lama. Sebab tu ilmu ni lah. Dia semua. Dan yang kecil itu dikatakan tajam, dan yang besar itu dikatakan dopok. Inilah rupanya. Dan apabila kita fardu atau letak selalu, kita fardu kita takdir, tak apa, agak-agak gamuk-gamuk, tak apa. Atau kita letak selalu, letak terus, kalau letak terus, tak lalu tak apa. Atau fardu gamuk, tak apa. Kalau fardu agak-agak kira ni, fardu kan. Atau letak lalu, letak lalu. Kita letak selalu. Pakai letak terus. Jangan duduk takdir lagi. Tak nak takdir pun tak apa, pakai letak terus. Tak selalu apa? Tak selalu dah. Ketok sentiasa tu selalu kalau sentiasa. Selalu dengan makna pakai. Mubasyarah. Pakai letak. Letak. Tak boleh tengok. Atau tak selalu tak apa. Satu khat, satu garisan. Apabila kita fardu, kita agak gamuk-gamuk ke, ataupun kita letak selalu tak apa. Letak selalu, letak terus. Akan satu khat, satu garisan. Kerak, garis. Tak betul lah. Sekali dua tak betul lah. Sekali ya betul. Tu. Satu garisan. Kemudian setelah kita letakkan satu garisan, kemudian kita galangkan satu pula. Berarti galang. Tak ada gadah dengan galang tak lupa. Kalau gadah tu dia bertemu bucu. Bertemu apa penjuru. Ada apa bergadah?
Ni dia bergalang. Galang ni mana? Apa galang? Nak kata apa? Selang. Apa nak selang? Selang dia buat. Geti galang tu ni, harus paling macam solid kan. Apa galang silang. Gitu. Orang bahasa tu dia menggalang. Galang gitu. Kemudian kita galangkan, kita galangkan satu khat pula, satu garisan pula kita galangkan. Galang ni nak kata apa galang. Oh ni apa? Ni panggil apa ni? Gitu. Kak. Menggalang. Silang kita dah silang. Silang. Gerti tak? Tu kita galangkan satu pula. Di tengahnya, galang-galang tu di tengahnya, tengah khat tu. Dengan satu khat mula-mula tu. Kemudian kita galangkan satu pula, satu khat, satu garisan pula. Kita galang di tengahnya, di tengah satu khat mula-mula. Kita galangkan di tengah. Ni kalau ni. Ni. Galangkan satu. Hasil berapa bucu ni? Tengok dia tau. Tengok ni tu. Satu pula. Dengan sekira-kira hasil, betul ni ada alih lagi lah. Hasil 4 bucu, 4 penjuru. Bila kita galangkan dengan sekira-kira hasil lah terjadi 4 bucu, 4 penjuru. Ni 4 dah, ni 4 dah. Kalau panggil 4 bucu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu 1 bucu. 4 bucu panggil. Kemudian pula dah. Oi, mau di mana sangat? Kemudian dipercokkan. Dipocok, pecok, dipocok, dipacok, dicocok. Berarti cocok. Jarum tu cocok je lah. Pocok. Bukan jarum masalah lain kita dipocok. Pocok, cocok. Ikutlah. Semua cocok. Pocok. Tadi kita dia tulis pocok gitu. Pacok-pacok tu dipikir tu lagi. Kemudian dipocokkan di tempat bergadas itu. Dipocok tu di tempat ini, pada tempat yang bergadas itu. Mana tempat bergadas ni. Ni, dengar tu. Tengah tu tempat bergadah. Ada hasil tempat tengah tu. Kita pocok di tempat tu. Dipocok di tempat bergadah itu 1 khat pula. Dia ada nak fikir je. Dipocok di tempat bergadah itu 1 khat pula. Jadi situ tu kita seolah kata kita ambil 1 khat. Itu temu kita lah. Bukan galang gini, pocok di khat tu. Bukan kalau gitu buat galang 1 pula. Jadi ni ambil 1 khat. Tapi yang nak lukis tak boleh lah ni. Pocok 1 khat pula. Di gadah, tempat gadah itu. Ni galang. Dipojokkan 1 khat pula. Pula. Pocok tu pocok. Ya hasil ni dia nampak gitu tapi dia tak nampak. Kok ni lukis tak boleh, kok ni. Pocok dan lukis tak boleh. Bukan galang itu, tapi bila kita lukis nak rupa ni, buat gitu tapi dia bukan maksudnya lagi.
Tu. Kemudian di pojok tempat bergadah itu satu khot pula. Dengan sekira-kira ada hujung balik bawah dan balik atas. Ni. Bila tu ada hujung ni. Jangan pojok sekerat gitu. Okey, kalau sekadar tu tak, we ada hujung ni. Itulah. Dengan sekira-kira ada hujung pada pihak bawah dan balik ini pada pihak atas. Pihak bawah pun ada hujungnya dan pada pihak atas pun ada hujungnya. Bila kita pocak dah, maka hasil hajat Tuhan. Maka hasil terjadilah 12 bucu. Tu dia. 12 bucu. Mana 12 bucu? Kau tengok. Ni. 1, 2, 3, 4. Bergadah sama je tempat dah. Lepas tu tiba dengan hujung mula-mula. So, 2, 3, 4 pula. Pak tak bawah. So, 2, 3, 4. Berapa? 12 tu. Kira molek 12 tu. Kira molek 12 tu. So, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Tapi kena bocok gitu lah. Inilah rupanya. Sebab tu dia nampak tak boleh. Inilah rupanya. Rupanya kalau tu je. Tapi sebenarnya ada satu lagi dia. Akan tetapi yang di pojok di tengah itu tidak dapat ditulis di kertas. Akan tetapi yang di pojok di tengah tu ni. Pojok di tengah tu tidak dapat ditulis di kertas ni. Nak tulis macam mana? Nak tulis kan? Cuba tulis. Pojok ni. Pojok ni nak tulis tak boleh. Ya pojok kita nampak lah sini tapi kita nak tulis tak boleh. Kalau lukis hot je, inilah rupanya gitu ya. Ni kalau orang tak itu ya pening kau. 14 bucu kat mana kira kat 14 bucu ni. Takut buat gini kan. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Bukan itu bukan maksud itu. Lepas tu pocok ni 12 juga gitu. Tak, ni maksud gini. Bila pocok gitu hasil 1, 2, 3, 4. Lepas tu main kira atas nampak tu 5. Ni sebab pada ni 5, 6, 7, 8. Lepas tu kira bawah ni pula 9, 10, 11, 12. Jadi satu kod tengah tu dapat membucukan pula 4 pulak di bawah, 4 pulak di atas. 4 tu hak dia ada asal. Tu dapat 4 di bawah, 4 di atas. Gitu dah. Banyak rupa Akan tetapi yang di pojok di tengah tu, garisan yang di pojok di tengah tu tidak dapat ditulis di kertas lah. Orang yang boleh menulis tu hebat sangat dah tu. Dapat melukiskan juga pojok tu. Pojok tengah tu. Kau tak boleh ni. Nampak tak boleh. Nak pojok dia, nak pojok dia saja. Dan sekarang habislah. Dia naik ke atas darah pula. Dan sekarang pulanglah kepada bicara yang asal. Bawa kamu pening-pening alif falsafah kira gitu. Tu maksud khot, maksud jisim bagi mereka bergadah tadi tu jisim. Suatu benda yang dapat bergadah, bergalang, berbucu-bucu. Sebab tu banyak bentuk. Ikutlah bentuk mana-mana pun dia berbucu, berpenjuru, tu jisim namanya. Jisim namanya jisim mereka. Kita tak mesti benda yang dapat dibagi sudahlah. Dah. Dapat dibagi mana-mana cara pun sudahlah. Bawa kau rumah ni. Kira misah ni dah. Misah ni dah. Dapat tu nampak pocok mudah sangat dia berlubang siap dah. Kira orang gua yang mudah kalau sini payah pula. Nah, dia dapat gini. Dah.
selalu guna alat-alat yang mudah dicari. Gitu. Tu hukum dia. Tu jisim. Kalau itu kalau kita kira semua, ni kotak ni kita lah kotak eh. Satu kotak ada dia. Tu kotak. Kotak persegi dia gitu lah. Dah. Berarti dia dengan Mu'tazilah ni tak jauh sangat. Tapi Mu'tazilah tu kena ke diri benda yang sifat tu dah. Adapun mereka hanya kira betul bergadah. Ala kulihan kena hasil tiga-tiga tu baru dah dinamakan jisim di sisi mereka. Maka di sini kita nampak kata Mu'tazilah cenderung kepada falsafah sangatlah. Di situ. Habis. Maka dan sekarang pulanglah, kembalilah kita kepada bicara, kepada pembahasan yang asal kita, yang asal tadi, iaitu bicara yang asal tu aina. Ikutlah aina. Iaitu maqula aina namanya. Apa maqula aina? Hasil suatu jisim pada tempat. Pada tempat. Yang baru bahas jisim je weh. Rasa-rasa nak bahas tempat pula ni. Allah Akbar. Tahulah akan dipuas lagi. Jisim tu begitulah. Hasil jisim. Dan telah terdahulu bahawasanya aina telah terdahulu bahawasanya aina maqula aina tu ialah hasil jisim. Hasil suatu jisim, berada suatu jisim pada tempatnya, tempat jisim itu. Berada suatu jisim pada tempatnya, itu dikatakan maqula aina. Kita cakap mudah-mudah bertempat suatu jisim. Gitu. Bertempat dinamakan maqula aina. Maqula aina tu boleh pada satu jisim. Dan inilah hasil jisim pada tempatnya ni lah. Dikatakan mengambil lapang. Ni kalau mengambil lapang kosong, bertempat kosong, mengambil ruang kosong, bertempat kosong, itulah tu dinamakan hasil. Sebab tu tiap-tiap jiran bertempat, mengambil tempat. Maka mengambil tempat tu dinamakan maqula aina. Bukan tempat, bukan jisim, bertempat itu dinamakan maqula aina. Nah inilah dikatakan dipanggil mengambil lapang, mengambil ruang kosong. Dan adalah bagi aina itu, dan adalah bagi aina itu dua makna. Satunya hakiki, bertempat jisim itu dengan maksud yang tempat itu. Aina hakiki, ada aina yang majazi. Kita saya duduk di atas kursi. Maka atas kursi itu dikatakan aina yang hakiki kita. Muka punggung kita teluk dan muat. Jadi sama betul. Habis. Tapi aku duduk dalam rumah. So, aina majazi kerana kita duduk bukan kita saja dalam rumah. Benda lain banyak lagi. Nampak tak tu dah? Nampak tak kira aina hakiki majazi. Dia duduk mana lah ni? Dia duduk mana? Kawan tu di atas, kawan duduk dalam. Duduk dalam apa dia? Tempayan. Tempayan kalau kita sama apa ni? Sama penuh rumah lah tu. Tu aina hakiki. Kawan dalam bilik. Tu aina majazi. Ya kita saja yang bertempat di situ. Pokoknya ada lagi. Kira-kira. Bagaimana pula dengan batu yang nak ikut Nabi? Datang batu tadi tu. Bagaimana pula dengan batu yang nak ikut Nabi ketika Nabi di Mi'rajkan tu? Dan apa yang pokok yang berjalan kepada Nabi dan pokok yang tumbuh, bukankah ada sifat pekala dan berkuasa pada batu dan pokok itu?
tu. Masalah batu ni dia tidak ada sifat, cuma Allah Taala menggerakkan dia. Tapi Allah Taala beri, tapi sifat ni kalau kita kira dia bukan dia tentu dengan benda yang benar apa. Cuma ni kira sebagai adat lah. Yang kira benda yang mencarikan adat. Kalau benda yang menyalahi adat boleh berlaku. Tengok batu pun boleh bercakap risalah ke Nabi. Itu Allah Ta'ala bagi sifat perkata kepada dia. Tampak dia dapat bercakap. Pokok kayu tu bercakap dengan Nabi. Itu juga dikatakan ada sifat berkata. Tapi sifat tu selepas Allah Ta'ala tarik pula lah. Daripada dia pada ketika itu saja. Allah Ta'ala sebagai mukjizat. Sebagai mukjizat pada ketika itu saja. Bukan ketentuan. Kerana dia tu bukan benda yang hidup beruh. Adapun kita ni adat biasa tak ada sifat berkata, sifat berhidup apa semua. Waktu adat. Maka dikatakan sifat yang tertentu bagi kita. Ada nampak juga batu bercakap, itu bukan sifat ketentuan bagi dia. Hanya diberikan pada masa itu saja sebagai mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukan tak. Kalau ada pun sifat pada ketika itu saja. Batu hak orang kayu pertama berjalan mengikut Nabi itu macam ada hidup ni. Itu pada ketika itu saja. Pada ketika itu. Dia tak kira lah hak mencarikan adat ni, kira hak adat. Dan kebiasaan. Ini benda makhluk ni kira berlaku adat. Rasa satu soalan lagi tadi. Ada lagi. Mana? Tanya apa tadi tak ingat. Ada satu soalan kejahatan. Tak boleh tengok dah. Kau tu semula. Lihat. Nanti tulis semula. Tapi dalam petajuk dia lah. Dia tanya bertajuk apa ni? Tak semula. InsyaAllah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن شر عمل لا ينفع ولا يستجاب نسألك علما نافعا وارزقنا وعملا متقبلا ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا